semua, Assalamualaikum dan selamat petang. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersiaran secara langsung untuk siri CDL Hands-on Online Session IPG siri ke-39. Saya, Puan Nur Awaidah binti Rahmat selaku moderator anda pada hari ini akan bersama-sama anda sepanjang siri ini berlangsung. Saya ingin ucapkan selamat datang kepada yang mungkin pertama kali mengikuti siri ini dan selamat bertemu kembali untuk rakan-rakan ataupun peserta yang setia mengikuti siri-siri CDL secara online. Baiklah, sebagai permulaan, kita akan mulakan dulu program pada hari ini dengan perkongsian CDL Snippet Reflect On oleh Datuk Dr. Mahendra Singh. Dipersilakan. Selamat petang dan selamat sejahtera pada semua yang dapat bersama pada petang ini untuk sesi snippets kita. Itu sesi untuk reflect on. Tajuk yang saya akan bincangkan hari ini ialah Teachers can make a difference. Students may forget what you said, but they will never forget how you made them feel. Apa kita sebut banyak kali, kadang-kadang murid lupa. Tetapi cara kita menghargai mereka dan kita jaga perasaan mereka, itu murid tak akan lupa sampai bila pun. Tajuk berita yang keluar yang dipaparkan pada dalam surat khabar Star adalah From Switchblade to Scalpel. School gangster is a neurosurgeon thanks to teacher. Thanks to a teacher, right? So, ini gambar beliau yang pakai t-shirt hitam dengan anak dan ibu beliau sedang datang mengunjungi cikgu yang telah membawa perubahan dalam kehidupan. Dan sebelum saya bergerak ke slide yang berikutnya, saya suka ungkapan yang saya nak bacakan ini kerana amat mempunyai makna yang dalam. A good education can change anyone. A good teacher can change everything. Boleh membawa satu perubahan yang menyeluruh kalau kita dapat guru yang hebat, guru yang baik, guru yang menyerlah. That great teacher. So tuan-tuan dan puan-puan, great teachers empathize with kids. Mereka faham akan perasaan. Mereka mengamalkan empathy. Mereka menghormati murid. Mereka percaya that each one has something special that can be built upon. Tiap murid ni ada satu kelebihan dia. Kita bukan nak melahirkan semua engineer, doktor dan peguam dan sebagainya. It's not that. Atau kita hanya memperhebatkan keputusan-keputusan yang semua A dan sebagainya. No, education is not about that. Kalau kita lihat falsafah pendidikan kebangsaan hanya nak melahirkan ahli masyarakat yang terbaik, yang berguna kepada negara. The dream begins with a teacher who believes in you. So, cerita yang saya nak bacakan ni adalah tentang a teacher who believes, yang mempercayai dalam kelebihan yang ada pada seseorang murid. So, tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya untuk bacakan cerita. Daripada seorang kanak-kanak yang nakal pada tahun-tahun awalnya dan kemudian seorang samseng di sekolah menengah, tiada siapa yang menyangka bahawa parti Benau suatu hari nanti akan melakukan pembedahan otak dan menyelamatkan nyawa. Dengan grade-nya yang lemah, guru sekolahnya telah berputus asa terhadapnya dan sering berkata bahawa dia akan gagal, walaupun sebagai seorang guru. Tetapi, tindakan baik dan belas kasihan oleh guru kegemarannya di sebuah sekolah vernacular Cina adalah semua yang diperlukan untuk memotivasi dan mengubah kanak-kanak yang tidak dikawal itu kepada pakar bedah saraf yang terkenal seperti sekarang. Dr. Parthiban yang berumur 56 tahun dan 3 adik-beradiknya dibesarkan di sebuah rumah kedai di Sungai Lalang, Kedah.
sebuah perkampungan kecil yang dikelilingi ladang-ladang dan dihuni majoriti penduduk Cina Malaysia. Kira-kira 10 kilometer dari Sungai Petani. Ibu bapanya mengusahakan kedai runcit kecil di kampung yang disifatkannya sebagai bandar koboi dan bergelut untuk memenuhi keperluan hidup dengan pendapatan yang tidak seberapa daripada perniagaan itu. Dr. Parthiban berkata, ada hari keluarganya terpaksa berpuas hati dengan hanya makan sekali. Hampir setiap hari, hanya kopi hitam sebagai sarapan pagi sebelum dia berjalan kaki 5 minit ke sekolahnya, SJK Chungwa, yang dihadirinya dari tahun 1 hingga tingkatan 5. Dia mempunyai sangat sedikit kawan dan tidak menunjukkan minat dalam pelajaran. Sering gagal semua mata pelajaran dalam setiap peperiksaan. Pada tahun 1970-an, saya telah mendaftar di sekolah itu kerana ia adalah yang paling dekat dengan rumah saya, menurut Parthiban. Ibu bapa saya tidak mampu memberi saya wang kantin dan semasa rehat, saya merupakan satu-satunya pelajar etnik India di sekolah tersebut. Dan banyak akan menghabiskan masa bersendirian dengan duduk di atas pokok jambu batu di perkarangan sekolah saya, kata Dr. Parthiban, yang merupakan pakar neurologi di hospital swasta. Percikan perubahan berlaku pada tahun 3 apabila guru kelasnya, Liao Siluan, melihat potensinya. Liao yang dipanggil oleh Dr. Parthiban sebagai Lause, iaitu guru dalam bahasa Cina, bertanyakan kepada Parthiban, apa yang dia lakukan di atas pokok setiap hari semasa rehat? Selepas Dr. Parthiban memberitahunya tentang nasibnya, dia membawanya ke bilik guru. Dia mengeluarkan sebuah pembawa tiffin dari bagnya dan menghidangkan mihun yang dibungkusnya dari rumah. Dia memberitahu saya bahawa saya tidak perlu lagi berlapar kerana dia akan membawa makanan untuk saya setiap hari. Terdapat renungan daripada guru-guru lain, tetapi Lause menyuruh saya mengabaikan mereka. Menyuruh Dr. Parthiban mengabaikan guru-guru dan pandangan mereka. Mungkin itu satu perkara yang aneh yang berlaku. Dia memberi saya kata-kata semangat dan membuatkan saya berasa istimewa, seolah-olah saya adalah pelajar terbaik di sekolah. Walhal sebenarnya saya gagal sepenuhnya dan semua markah saya sangat rendah, tambah Parthiban. Guru berusia 50-an itu juga memberi Dr. Parthiban nama Cina. Dia berkata dengan nama yang betul saya akan berjaya dan pergi jauh dalam hidup. Justru dia menamakan saya Ma De Weng, yang bermaksud bertenaga seperti kuda, berilmu dan bijak, katanya. Bagaimanapun, Liao bersara 2 tahun kemudian dan Dr. Parthiban kembali kepada cara lamanya, malah menyertai kumpulan jalanan apabila memasuki sekolah menengah. Saya terkenal dan tidak terkawal di sekolah. Saya terlibat dalam konfrontasi dengan kumpulan lain dan telah ditangkap beberapa kali oleh polis. Akhirnya tinggal selama beberapa hari di lokap. Namun, kerana saya di bawah umur, saya dilepaskan sepanjang masa, katanya. Titik perubahannya adalah di tingkatan 3. Apabila dia ditegur oleh guru-gurunya kerana grade-nya yang teruk dan diberitahu bahawa dia tidak boleh menjadi penjual kacang putih pun. Pada hari itu, saya teringat nasihat Lause, cikgu di sekolah rendah.
dan mula fokus pada pelajaran siang dan malam. Saya memutuskan sudah tiba masanya untuk membuka lembaran baru. Apabila saya mendapat markah lulus bagi peperiksaan SRP dan SPM, saya tidak lagi berpatah balik kerana dapat semua A dalam peperiksaan SRP dan SPM. Saya melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6 di sekolah lain di Sungai Petani dan muncul sebagai pelajar terbaik untuk STPM. Katanya, sambil menambah keputusannya membolehkannya beliau mendapat tempat untuk pengajian dalam bidang perubatan di Universiti Malaya. Dia berjaya mengesan bekas gurunya dan terus berhubung dengan dia sehingga dia ditempatkan di rumah jagaan di Sungai Petani selepas suaminya meninggal dunia. Beliau dapat jumpa cikgu beliau di rumah jagaan. Cikgunya kehilangan rumah kepada mertuanya selepas suaminya meninggal dunia. Kedua-dua anaknya, seorang lelaki dan perempuan, berhijrah ke luar negara dan jarang pernah pulang ke Malaysia. Dia berakhir di rumah jagaan kos rendah dengan keadaan hidup yang kurang memuaskan kerana dia tidak mampu membeli rumah yang lebih baik. Kata pakar bedah yang mempunyai seorang anak lelaki berusia 17 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Parthiban yang ketika itu adalah seorang doktor dalam perkhidmatan awam. Bila dia dengar tentang cerita cikgu dia, segera pulang ke Sungai Petani dan melawat beliau di rumah jagaan itu. Dan seterusnya, beliau memindahkan cikgu beliau ke rumah persaraan yang lebih kondusif dan beliau menanggung kos tambahan untuk penjagaan yang lebih baik sehingga hari ini. Hari ini, cikgu beliau berumur 90 tahun. Setiap kali Parthiban melawatnya, dia terus memberitahu Parthiban bahawa dia membebankan Dr. Parthiban. Tetapi menurut Dr. Parthiban, dia kata bagi saya, ia tidak seberapa berbanding apa yang dia lakukan untuk saya, apa cikgu beliau lakukan untuk beliau. Saya berada di tempat saya hari ini kerana Lause yang saya sayangi. Ia adalah yang paling kurang saya boleh lakukan untuk orang hebat yang mengubah hidup saya. The teacher that made a difference. Dia menghujani saya dengan kasih sayang dan belas kasihan. Perbuatan baiknya memberi saya harapan bahawa ada seseorang di luar sana yang percayai kepada saya. Dan ini mendorong saya untuk berubah dan meninggalkan cara saya yang dianggap sesat. Kita, cikgu ni, peranan kita adalah sangat satu amanat yang diberi kepada kita sebagai guru. Satu sumbangan kepada masyarakat. So the influence of teachers extends beyond the classroom, well into the future, sampai ke masa depan. It is they who shape and enrich the minds of the young, who touch their hearts and souls. It is they who shape a nation's future. We educators, we are born to make a difference. Kita boleh bawa perubahan. Except for parents, no one is more important to children's futures than their teachers. Kita lah, kerana it is easier to build strong children than to fix broken adults. Dengan pendekatan yang positif. Tetapi semua ilmu itu, ingat, kita boleh dapat daripada pelbagai sumber, daripada buku, makalah, majalah, daripada sembang profesional dengan rakan kita. Make our students feel appreciated with all the passion. Books are the training weights of the mind. Buku adalah beban latihan untuk minda. Ilmu adalah beban latihan untuk minda kita. Reading is thinking. Listening is thinking. So remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian.
Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Mahendra di atas perkongsian yang sungguh memberi inspirasi dan motivasi kepada kita semua. Baiklah, sebelum kita mulakan untuk sesi seterusnya, saya ada beberapa makluman. Yang pertama, link pautan untuk sidil akan diberi di akhir sesi nanti. Dan hadirin sekalian boleh daftarkan di dalam SPKPM di ruangan e-pembelajaran. Yang kedua, jangan lupa untuk follow, subscribe portal Connected.Learning, YouTube dan juga Telegram rasmi CDL untuk tidak terlepas sebarang info ataupun makluman terkini daripada masa dan ke semasa. Baiklah, untuk sesi seterusnya, kita akan bersama dengan Dr. Kumaran Genggaran dari IPG Kampus Sultan Abdul Halim Kedah. Okey, saya bacakan sedikit birata ringkas penceramah kita pada petang ini. Okey, Dr. Kumaran ni kepakaran beliau merangkumi pelbagai topik daripada menulis dan menerbitkan artikel yang memberi inspirasi dengan pandangan tentang pendidikan kesihatan, sukan keusahawanan, kepimpinan dan peranan penting inovasi dalam pendidikan. Dr. Kumaran juga berkongsi pengetahuannya sebagai penceramah dan telah mendapat pengiktirafan pelbagai inovator yang memenangi anugerah dengan pelbagai anugerah dalam pertandingan inovasi sama ada di peringkat nasional ataupun antarabangsa. Sebagai tambahan kepada perkhidmatannya, Dr. Kumaran juga bergiat secara aktif terhadap aktiviti-aktiviti seperti penghakiman pertandingan inovasi, berkongsi pelbagai bidang dalam pendidikannya termasuk pembangunan pelajar, teknologi pendidikan dan juga kesedaran kesihatan. Bukan calang-calang penceramah kita pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya memberikan laluan kepada Dr. Kumaran untuk berkongsi dengan kita semua pada hari ini dengan tajuknya Asas Penulisan Artikel Jurnal. Dipersilakan Doktor. Selamat petang, salam sejahtera. First of all, terima kasih kepada pengurusi majlis. Boleh dengar ya? Boleh? Okay, saya boleh dengar ya. Okay, and terima kasih kepada Datuk tadi. Satu cerita yang amat inspirasi dan very satu story lah sampai kita rasa okay memang cikgu. Yeah, because the teacher is more to inspire. Okay, so that's a good one. Okay, hari ini let me share the screen. Okay, yang hari ini saya memilih tajuk asas penulisan artikel jurnal ni sebab memang terdapat pelbagai sanksi ataupun memang terdapat confusion dari manakah saya nak start untuk menulis sebab terdapat banyak cikgu dan anak murid yang nak tulis artikel tidak hala tuju ataupun they have no idea, the big idea kan, macam mana nak start, apakah yang saya perlu tahu ataupun mengetahui tentang penulisan artikel ni sebelum saya menyertai ataupun meliputi diri saya dunia penulisan ni. Okey, so hari ini saya akan menceritakan serba sikit dan membuat perkongsian kita ni bersantai-santai ya untuk asas penulisan artikel jurnal. Okey. First of all, tadi Dr. Rawaya dah beritahu serba sikit lah, so tapi saya just introduce myself. Saya Dr. Kumaran Genggaran dari IPG K Sultan Abdul Halim, dan di sini saya nampak banyak anak murid saya dan juga kenalan-kenalan. So selamat datang dan juga hopefully this session will give some good information lah. Okay, first of all kita perlu tahu mengapa kita nak tulis artikel. Sebab there is pelbagai orang kata apa kan tujuan. Ada yang orang kata saya nak memberikan sumbangan kepada bidang yang saya nak kaji. Contohnya bidang saya ni sains sukan, sport science. So saya nak memberikan maklumat baru ataupun penyelidikan baru yang dapat mengukuhkan bidang kita. So bagaimana? What is the way to give some impact ataupun satu cara tu untuk bidang yang kita meliputi? Okay, so one of the way itu adalah kita buat research dan bagaimana yang kat luar-luar tu nak tahu apakah yang kita dah buat research melalui penulisan jurnal, penulisan artikel. Okay, artikel inilah yang akan menyelesaikan masalah dan macam persoalan-persoalan yang belum terjawab dalam kajian kita, dalam bidang kita melalui proses kajian kita actually. And not only that, okay, mengapa kita nak tulis jurnal? I mean artikel ni
untuk meningkatkan pengiktirafan. Okey, melalui penulisan ni memang pelbagai author ataupun scholar-scholar dari luar negara ataupun dalam negara dapat mengetahui kita, dan juga kajian kita ni akan mendapat pengiktirafan. So apabila menulis artikel kita ni ataupun menerbitkan artikel kita ni, artikel kita ni di jurnal-jurnal yang bereputasi seperti Scopus, WS, agar dapat membaca kan, itu memberikan satu pengiktirafan yang lebih. So kita nak tulis, nak publish, nak publish. Okay, apa yang kita dapat? Tak dapat apa kan? So untuk mendapat satu pengiktirafan bagi bidang kita, bagi penulisan kita, so kita tulis untuk idea kita tu. Okay, ini adalah the basic things. Why? Sebab memang ada question ni kepada anak murid saya sendiri dah beritahu. Sebab apabila saya memberitahu kat anak murid ataupun cikgu-cikgu yang sedang bersambung master dengan PhD, anda wajib menulis artikel, dan persoalan ni keluar. Why? Why should I write the article? Apa tu? Tak perlu pun. Ada yang tulis artikel tu just to sake of memenuhi syarat bergraduat. Tak juga. Kita ni menulis, the more you write, the more you share your knowledge. Okay, yang nombor 3 tu membina reputasi. Okay, apabila anda menulis dan ia dibaca oleh scholar-scholar lain yang sama bidang ataupun bidang yang boleh digabung jalinkan, anda membina satu reputasi. Bukan saja reputasi, anda dapat collaboration daripada banyak-banyak dari negara dan juga dalam negara, luar negara, dengan scholar-scholar macam Prof Madia dari universiti macam kami yang ada kat IPG ni, akan mendapat perkongsian ataupun akan dapat jalinan dan reputasi. So they will read, mereka akan tahulah, okay, artikel ni memang baik. So ini menunjukkan memang penulis ni mempunyai kebolehan dan kecekapan. Jangan risau, you be the second author ataupun third author. No issues. Anda boleh start dengan collaboration juga. And untuk membina reputasi. Okay, and then the most important thing, berkongsi pengetahuan. So for me, this is the main thing lah. Okay, melalui penulisan artikel kita ni, kita dapat berkongsi pengetahuan dan hasil penyelidikan kita kepada orang ramai. Mengapa? So why should I? Because kita ni di dalam bidang pendidikan, as the Datuk beritahu tadi kan, bukan saja cikgu tu apabila memberikan makanan dia menginspirasi. Melalui penulisan pun kita dapat menginspirasikan anak murid kita dan cikgu-cikgu yang berada dengan kita dan orang-orang yang memang sedang belajar melalui perkongsian kita. So this is the main manfaat. So kita dapat berkongsi pengetahuan dengan semua pihak. Dan ini juga memberikan satu sumbangan dan pengetahuan bagi pembangunan ilmu lah. That's the main thing. Okay, let's go to the... Okay, apakah itu artikel dan jurnal? Ini disebabkan I nampak ada yang tak tentu arah. Macam dia tanya, apakah itu artikel? Apakah itu jurnal? So, someone said, I nak tulis jurnal. So, boleh ke? Tak boleh juga kan? Sebab apa? Bukan kata tak boleh lah kan? Tapi the term is kind of wrong. Because article is a record or the one you write, yang melalui peer review ataupun tinjauan oleh pakar-pakar di bidang yang sama untuk memastikan kualiti dan keaslian kandungan. So, artikel yang anda tulis tu adalah bentuk artikel. Dan banyak-banyak bentuk, iaitu macam saya dah stated kat sini, research article, general review article, conceptual, case study, short communication, editorial article, letter to the editor, systematic literature review, bibliometric, opinion article, book review, meta-analysis, banyak sangat. Ini adalah bentuk-bentuk artikel yang dapat ditulis oleh kita. So, anda harus tahu, artikel tu apa yang kita tulis. Itu adalah artikel yang akan melalui satu proses dikatakan oleh peer review. Dan terdapat pelbagai bentuk artikel. This one anda perlu mengetahui. Apakah itu artikel, apakah itu jurnal. Okay, apabila kita tengok jurnal,
Jurnal adalah it's a penerbitan berkala yang memuatkan artikel-artikel yang ditulis oleh kita. So maksudnya saya Dr. Kumaran, saya tulis satu artikel. Manakala Dr. Rawadia dia tulis satu lagi artikel. So apabila kami hantar ke tempat yang sama, mereka mengutipkan 10 artikel dan menjadikannya macam sebagai satu buku ataupun satu koleksi, itu dikatakan sebagai jurnal. So jurnal tu biasanya diterbitkan oleh organisasi akademik, penerbit komersial. So itu boleh berbentuk ilmiah, penyelidikan ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu. Contohnya macam PubMed. PubMed itu selalunya menggunakan jurnal-jurnal yang berkaitan medical yang mengandungi artikel-artikel yang membincangkan tentang pelbagai medical terms. So jurnal-jurnal tu bolehlah macam social science, general journals ataupun engineering journals, boleh juga. So yang saya katakan tadi, jurnal tu adalah koleksi artikel-artikel. So article is different, journal is different. So jurnal boleh dibagi kepada dua, iaitu berwasiat dan tidak berwasiat. So yang berwasiat tu selalunya kebanyakan sekarang tidak berwasiat lah. So as per my knowledge, kebanyakan dalam 90% tu dalam referred journal actually. So yang referred journal ni lah kita boleh katakan sebagai Scopus, WS, ERA, MySite, Index Journal. Banyak tu dia referred journal. So yang berwasiat ni akan disemak oleh pakar bidang, double blind review, mungkin dalam 2 atau 5 orang. Dan yang pakar yang disadangkan dan dilantik oleh Chief Editor Journal. Okey, so yang melihat dalam jurnal tu macam untuk jurnal contohnya, jurnal Business and Education. Contohlah kan, mereka more to business dan skop-skop paper-paper yang berskop pendidikan akan menerbitkan skop-skop pendidikan sebegitulah. So mereka akan mempunyai reviewer. Maksudnya reviewer, mereka akan double blind review. Maksudnya orang yang review tidak akan mengenali masing-masing untuk mengelakkan bias, dan mereka juga tidak akan mengenali artikel yang orang yang hantar artikel itu. So untuk mengekalkan kualiti artikel dan juga jurnal tu. And then keputusan senang saja. Minor correction, major correction, atau dengan minor correction kita kena memperbaiki lah. Kadang-kadang major correction sebab mungkin 3 orang dia akan selalunya ganjil di mana macam 2 accept, 1 tolak, maksudnya mereka masih accept. Sebab apa? 2 tu accept. So mereka akan tengok lah 2 peer reviewer tu, okay, 1 kata major, 1 kata minor. So chief editor akan melihat balik, okay, yang artikel tu, okay, so yang ni bolehlah kita hantar untuk major correction. Dan yang tolak tu mungkin reviewer dah. Kadang-kadang pada permulaan chief editor akan melihat ada tak skop artikel ni memenuhi skop jurnal kita. Kalau tak memenuhi pun mereka akan ditolak. Mereka akan tolak artikel kita. So yang ni adalah jurnal, yang tadi saya beritahu tu artikel lah. So understand between the article and the journal difference. Okay. Apabila kita melihat tentang sistem artikel atau artikel jurnal ni, kita perlu mengetahui beberapa sistem. Sistem impact factor, side square, and then scientific journal ranking semua ni. Ada yang tanya, apakah yang benda-benda ni? Okay, apabila anda ni mungkin undergraduate student, mungkin postgraduate. So untuk yang anda yang biasa-biasa jurnal-jurnal ataupun artikel anda kepada jurnal-jurnal yang biasa, selalunya yang sistem quartile ni tak pengaruhi sangat. Tetapi apabila anda mempunyai satu niat ataupun azam yang kuat nak juga macam Scopus lah, WS, and anda perlu mengetahui sistem quartile ni. Okay, so simple. Anda tu macam tak perlu sangat lah nak fikir-fikir banyak. Sebab apa? Sistem quartile ni adalah salah satu cara untuk melihat kualiti artikel yang telah diterbitkan. Simple. Okay, so sistem ni menggunakan macam jurnal tu, mereka akan kutip-kutip dan terima tu, dan mereka akan publish. Dan apabila mereka jurnal yang menerima kutipan dianggap lebih berpengaruh dan diberi peringkat yang lebih tinggi dalam sistem quartile. Macam mana tengok sistem quartile ni? So simple, anda boleh download Journal Citation Report.
Okey, yang ini selalunya dikeluarkan oleh Clarivate Analytics yang sebelum ni orang kata Thomson Reuters lah, sekarang ni Clarivate Analytics. So JCR ni akan mengeluarkan artikel ataupun jurnal mana yang memang pengaruh. So ada Q1, Q2, Q3, Q4. Sebagaimana yang ni saya katakan kat Scopus ya. Yang apabila kita melihat dengan WS, mereka mempunyai satu sistem yang lain, SCI, SSCI. So term tu macam ada complicated sikit lah. So saya nak beritahu yang asas. So anda perlu memahami sistem quadrant ni ada 4 jenis, iaitu Q1, Q2, Q3, Q4. Okey, Q1 maksudnya anda hantar untuk satu jurnal yang amat pengaruh, iaitu Q1. So itu bermaksud tu jurnal tu memang berpengaruh dengan artikel-artikel yang berkualiti, yang telah menerima citasi memang agak tinggi lah, yang memang site score dia, impact factor dia memang tinggi. Malah Q4 tu boleh. Sekarang Q4 pun memang susah nak tembus. So undergraduate, postgraduate tu try and see. Tapi selalunya ada juga kalau kata Scopus tu okey lah. Tapi yang memang dah tahu cara tu, mereka katanya, okey Scopus, apa Q? Nah terus beritahu dah kalau Q4 tu dia macam kurang berpengaruh sangat. Walaupun kadang-kadang tu mereka membentuk sistem. So kalau anda tidak mengetahui nak pergi cari mana journal citation report sesusah kan. Okey, lebih senang anda boleh cari Simago JR. Saya dah beritahu kat sana kan. Okey, kamu pergi Simago JR, dalam tu anda tekan nama yang jurnal yang anda hendak untuk rujuk tu, sendirinya akan menunjuk apa Q dia. Memang akan menunjukkan semua benda. So anda boleh tahulah okey jurnal tu ada tak itu Q1, Q2, Q3, Q4. Anda boleh tahu. Simago is the very fastest and orang kata apa tu? Very efficient way. Very efficient way. Okey, apabila kita melihat tentang impact factor. Okey. So if there is any question, tak apa, boleh angkat tangan dan tanya ya. So kita akan membuat satu sesi yang bersantai-santai. So ni pukul 4, anda baru datang dari sembahyang ataupun baru makan lunch kan. Takkan saya nak cakap ni sampai anda tak faham. Okay, if anyone don't understand or nak tanya apa-apa soalan, dipersilakan. Memang akan diberi jawapan ya. Okay, so manakala yang impact factor IF ni merujuk kepada quality juga. Manakala yang more to frequency artikel tu mengikut purata section. Untuk undergraduate dan postgraduate selalu anda tuliskan okey mengikut Kumaran 2021. Yang Kumaran 21 tu adalah citation. Sebab apa? Anda akan tulis citation tu di bawah references. Okey, Journal of Sport Science contohlah kan, Journal of Sport Science. Masa tu Journal of Sport Science tu telah menerima satu citation. So yang ini, yang impact factor ni adalah mutu mengikut purata citation sesuatu jurnal dalam satu tahun tertentu. So itu juga menunjukkan pengaruh sesuatu jurnal dalam bidang, contohlah dalam bidang sains sukan ataupun kesihatan, contohlah kan ada 10 jurnal. Tengok-tengok kita nak tentukan jurnal mana yang memang bagus, memang very good. Kita nak tengok kan, masa itulah kita akan nak tengok impact factor. So impact factor ni dia ada dia punya apa tu orang kata formula dia, yang ni hitung dengan membagi jumlah citation yang diterima oleh jurnal tu dalam satu tahun dan artikel-artikel yang telah terbitkan dalam 2 tahun sebelumnya dengan jumlah keseluruhan artikel yang diterbitkan dalam 2 tahun sebelumnya. So I just yang ini formula lah. Tapi anda just tahu apakah itu impact factor. Yang first saya beritahu tu sistem quadrille yang anda kena tahu. Yang keduanya adalah impact factor. So saya dah beritahu dah, jika contoh suatu jurnal mempunyai impact factor sebanyak 2.5 pada tahun 2020, maka itu bermakna setiap artikel yang diterbitkan dalam jurnal tersebut menerima 2.5 kutipan setiap tahun. So maksudnya setiap artikel yang jurnal tu dia mempunyai impact factor 2.5 pada 2020, maka each artikel yang telah diterbitkan dalam tu telah menerima 2.5 impact factor. Tapi just tahulah yang impact factor ni bukan satu-satunya metrik untuk menilai satu jurnal. So kita kena tengok juga macam quadrille dia, impact factor ni salah satu. Okay. Next.
Okay, yang next ni side score. Okay, side score ni adalah satu metrik juga yang orang kata apa, kita menilai lah, menilai orang kata apa, yang untuk menilai jurnal-jurnal tu, tapi ia dikeluarkan oleh Elsevier. So different. So yang Elsevier ni dia akan tengok jurnal tu dah terima berapa artikel 3 tahun yang terakhir. So side score ni akan hitung-hitung macam serupa macam impact factor, tetapi it's more to long term. Yang tadi itu 2 tahun, yang ini side score ni dia 3 tahun. Macam tu lah. Yang scientific journal ranking yang saya tadi dah beritahu kan, yang first tu kan, yang ini sistem sekarang, yang journal citation report ni. Okay, yang ranking ni dia different. Ini adalah dikembangkan oleh Simago Lab. So ini juga adalah untuk mengetahui pengaruh jurnal. So anda perlu tahu yang sistem quartile, yang impact factor, side score dengan scientific journal ranking. Yang 4 benda ni adalah untuk mengukur pengaruh jurnal yang anda telah hantar. So if you want to send to a very reputed, anda perlulah melihat benda-benda ni agar anda tidak ditipu. Mungkin orang boleh kata ini Scopus, cantik, ini WS. Tengok-tengok itu adalah paling kurang pengaruh. Anda cubalah menembusi yang the highest one. Okey, yang tadi saya katakan peer review dan proses. Okey, apabila kita dah hantar sesuatu jurnal, artikel kepada sesuatu jurnal, proses penilaian daripada pakar yang sama bidang. Ini memang dia orang akan showkan lah yang chief editor ataupun organisasi yang akan mengeluarkan artikel-artikel tu sebagai satu jurnal tu. Mereka akan memastikan peer review ataupun pakar tu daripada bidang yang sama untuk menilai artikel-artikel yang dihantarlah. So contohnya macam mereka terdapat 5 sport science artikel. So mereka akan meminta kepakaran saya tu untuk menilai sebagai peer reviewer. Okey, tengoklah macam mana. So ini as I told you earlier kan, awal-awal tu saya beritahu, yang semakan rakan sebaya ni untuk menilai kualiti dan kebolehpercayaan artikel. Takkan setiap artikel yang dihantar oleh kita tu short-short dia nak keluarkan. Tengok-tengok artikel tu tak berkualiti. Tengok-tengok artikel tu tidak membuat data analisis dia dengan betul. Metodologi dia salah. Semua artikel yang kita hantar tu tidak boleh dinilai oleh ketua editor. So, mereka memastikan ada peer review untuk mematuhi PRY Scientific yang telah ditetapkan oleh jurnal mereka lah. Okay. So, terdapat beberapa jenis peer reviewer. Okay, single blind reviewer, iaitu reviewer mengetahui identiti penulis. Tetapi penulis tidak mengetahui identiti reviewer. Maksudnya, okey, anak murid saya tulislah. Anak murid saya menulis artikel dan dia hantar ke artikel tu ke jurnal IPG contohlah. So as a reviewer, saya mengenali anak murid saya. Contohlah budak Ali. Aku kenal Ali ni. Okey, Ali ni dari kelas PJ. Okey, aku kenal lah. Tapi Ali tidak tahu bahawa saya lah yang akan review paper dia. Yang double blind review tu penulis dan reviewer saling tidak mengenali identiti masing-masing, as I already told you earlier. And then open review, identiti penulis dan reviewer diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam proses publication. So selalunya kita selalunya buat yang double blind review lah. Tapi open review ni ada juga, tetapi bukan dibuat oleh semua organisasi ataupun publisher. Yang last one tu post publication review, iaitu proses peninjauan dilakukan setelah artikel diterbitkan dan tersedia untuk umum. So ini macam orang kata pengkritik. Selepas artikel tu dikeluarkan sebagai satu jurnal, satu buku, mereka akan diberikan kepada orang untuk baca juga. Ada tak artikel ini telah melalui peer review? Tapi ada tak anda cek ada tak apa-apa komen yang nak bagi? Ada juga yang buat. Ada artikel yang buat juga post publication review. Ada yang tak buat. So tapi that's what I told you. Jenis-jenis peer review ni selalunya bergantung kepada kehendak editorial board lah. Editor board, chief editor. So kalau dia nak buat double blind review, up to him. Kalau dia nak buat, tak apalah, buat je lah single blind review, apa pun boleh. So tetapi ikut kehendak editorial board tu,
Dan as I told you, peer review ni untuk meningkatkan kualiti artikel lah. That's the main picture. So the first one saya dah beritahu apakah perbezaan antara artikel and then journal, and then bagaimana untuk melihat artikel yang bagus, iaitu melalui sistem quartile, site score, journal ranking. Dan sekarang kita mengetahui tentang peer review. Mengapakah artikel saya telah ditolak, sir? Satunya mungkin editor brought, yang chief editor, satu lagi peer review. So anda perlu tahulah. Okay, so proses peer review ni, first of all, artikel anda akan pergi ke tempat ataupun tangan editor. Selepas editor dah review, okay, scope ni memang masuk dalam jurnal kita, dia akan hantar kepada peer reviewer yang memang orang kata apa kan, memang sama bidang lah. Sama bidang, dan mereka mempunyai satu sistem, orang kata apa, checklist. Yes, mereka akan see the checklist. Ada tak introduction ada tulis dengan betul, ada tak metodologi ada tulis dengan betul, ada tak data analisis telah dilakukan dengan betul. Semua benda tu mereka akan berikan sebagai satu checklist. Maka peer reviewer akan melihat dan membaca tu dan akan menilai artikel tersebut dan memberikan penilaian tentang kualiti artikel kita. Selepas settle contohnya selepas dah settle artikel ahli itu, saya dah tengok, saya dah bagi komen-komen, yang ini minor correction je lah kan. Mereka akan memberikan laporan tersebut dan cadangan dan kritikan. So mestilah peer reviewer nanti mungkin in future bakal cikgu kan, ataupun memang ada cikgu yang dah jadi peer reviewer, akan memberikan kritikan dan cadangan bagaimana mereka boleh menambah baikkan kandungan ataupun format yang telah terdapat dalam artikel tu. So dan editor jurnal tu akan menggunakan laporan dari penyemak ataupun peer reviewer sama ada nak terima artikel tu ke atau tak nak terima. Macam saya kata tadi kan, major correction, minor correction, or accepted without any question. So yang tu jarang dapat lah, jarang. Saya pernah dapat sekali je kot. Dalam my experience dalam 3 tahun ni, I dah tulis 41 jurnal, 41 penulisan, termasuk buku saya. Tetapi first one time only I dapat pembetulan. Tak perlu buat apa-apa pembetulan. No correction. First time lah. So editor akan menentukan sama ada artikel tu nak terima atau tidak, and then kalau nak ada buat pembetulan, mereka akan hantar balik ke kita untuk suruh kita untuk membuat pembetulan, dan selepas membuat pembetulan tu kita hantar balik untuk artikel kita diterbitkan dalam jurnal mereka. So yang ini pun penting sebab apa? Sebab kita ni sekarang banyak KPI, kita masing-masing nak rushing ataupun nak orang kata apa, in the race of memegang KPI. So masa KPI tu kita tak tengok, tak sedar apakah tu predatory journal. Predatory, dalam tu pun dah tahu dah predatory. Predatory tu jurnal pemangsa. So yang jurnal-jurnal ni tak disahkan, tidak mempunyai satu proses yang quality. So there is a lot of problem in this journal until apa yang kita tulis dan yang kita publish tu waste of money, waste of energy, and waste of hasil. So mereka ni more to commercialization. So benda-benda yang saya beritahu ni adalah basic things yang mungkin anda tidak tahu, tetapi memang basic lah. So anda yang perlu tahu apabila anda nak melibatkan diri dalam bidang penulisan artikel ni, memang adalah satu laut yang besar di mana kita tidak tahu. So bukan saja saya nak beritahu, sebab memang ada satu cerita lah, sehingga satu universiti yang memang terkemuka, very famous university, nanti the librarian kena tipu juga, dan mereka publishkan satu artikel-artikel dari universiti itu in bulk with the predatory journal. Cakap Scopus lah kan. Ini cerita benar ni, cerita benar. Yang scope, yang orang kata apa tu, yang artikel-artikel tu berada di database-nya exactly 1 year. And journal tu pun kena ditendang
artikel selalunya jurnal ditendang, tetapi artikel punya indeks tak kena tendang. Tetapi ini adalah predatory journal. So yang indeks yang dah masuk dalam database pun kena tendang. So yang dapat untung daripada publication tu untung lah. Yang tak dapat untung macam kami yang student-student ni rugi masa-masa nak belajar tu kan. So ini cerita sebenar lah. Luahan perasaan actually. So untuk menerbitkan artikel ni mereka mau tujuan commercialize je. They need money. They nak money je. Tanpa mengira kualiti, ada tak hasil kamu tu buat tu betul ke tak betul ke, kamu buat kualitatif, contohlah kualitatif, ada tak kamu buat dengan coding dengan betul ke, atau anda membuat temu bual dengan proses yang dia punya prosedur betul ke, dia tak kisah, dia jatuh je. So selalunya anda boleh tahu lah dapat banyak email, okay we will publish in 2 weeks. In 1 week, tahulah dah tu dah. Tu memang jurnal predatory ya. Yang dia cepat-cepat boleh tahu. Selalunya yang orang kata apa, yang jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi tak senang ditembus. At least will take 90 days untuk nak dapat first keputusan. Terima atau tidak terima. Tu paling lama lah 90 hari tu dalam, ada jugalah yang 60 macam tu lah. Tetapi selalunya 90 days. They will say 90 days. So yang ini, dia ambil penerbitan yang cepat tanpa melalui semakan peer reviewer yang betul. Macam ni lah. So no peer reviewer. Dia hantar macam tu je. So predatory journal ni, dia tidak mempunyai satu indeks pangkalan yang dipercayai. The editorial board pun dia tipu. So mereka tidak mempunyai satu prinsip terbitan yang beretikan dan lulus lah. So yang macam ciri-ciri jurnal pemangsa yang saya beritahu tu, minta bayaran penerbitan yang tinggi. Mereka akan cakap, we will publish your article in 1 week, but you need to pay around 1,200, 300. Atau sekarang-kadang boleh tanya juga 2-3 ribu pun ada juga. So anda perlu tahu. And then menjanjikan proses penerbitan cepat yang mudah, dah beritahu. Menghantar email spam. Meminta pengarang tu menerbitkan artikel mereka. So they will offer their self. Kami ni publishing company, banyaklah. Banyak sangat. They will say that. And then menggunakan logo jurnal yang sama berupa dengan jurnal yang dipercayai untuk menipu. Contoh lah kan. Scopus. Kita ambil Scopus. Satu jurnal. Journal of Sport Science. Macam tu sama. Anda boleh check dia punya ISSN number di journal, pangkalan data Scopus tu memang ada. Anda klik, dia akan pergi. Tapi apabila anda klik link yang predatory journal tu, dia akan pergi ke satu lagi website yang sama. So yang ini Sport Science. Dia tu Sport Science. Belakang S tak ada. Kita tak perasan. Kadang-kadang yang perkara-perkara yang kecil ni kita tak perasan. Dia satu lah. Yang kecil tu dia boleh tipu kita. Kita pun, dah nampak dah memang ada. ISSN number sama. Clone journal. Sama, predatory journals. So, apabila kamu nak bayar, kamu nak publish ni, anda perlu tahulah. So, yang memang masalah untuk kita lah kan. So, yang ini untuk boleh menjejaskan reputasi kita lah. Dengan mengurangkan kualiti penyelidikan yang diterbitkan. So, have to be very careful apabila anda nak terbitkan artikel-artikel anda di jurnal-jurnal yang ketermuka. Ataupun anda dapat offer nak cepat. Nanti duit pun cepat pay ya. So perlu tahu ya. So okay. Okay, yang kaedah mencari artikel. This is the best part. Sebab selalu orang tanya lah. My student always ask me, sir how? Okay. Terdapat pelbagai pangkalan. Tapi yang paling famous tu, kita tahu yang Google Scholar lah kan. Yang paling Scholar. Tapi banyak. Macam Aida senaraikan kat sini. PubMed, JSTOR, ScienceDirect, Billy Online Library, SpringLink, Web of Science. Okay, pelajar-pelajar yang final year, undergraduate, yang ini memang penting untuk anda lah. Ataupun cikgu-cikgu yang sedang belajar postgraduate, PhD ke Masters ke. Mungkin yang PhD dah tahu dah. Tapi yang Masters kadang-kadang yang ambil research base tu, dia orang macam tak sure sangat. So, ProQuest Academia Research Kit. I think someone is talking. Okay. So, yang ini anda boleh cari melalui kata kunci dan juga topik-topik. Okay, bukan saja melalui pangkalan data, melalui perpustakaan juga. Okay, macam portal Garuda. Okay, contoh anda sedang belajar di Universiti Malaya. Tanya mereka.
apakah perpustakaan, sebab setiap perpustakaan mempunyai peruntukan mereka untuk membeli jurnal-jurnal yang bereputasi. So anda boleh akses dengan menggunakan password dengan metrik. Selalunya nombor dia tu metrik number and password dia orang akan bagilah. Sorry, password salah ya, saya type. Okay, so and then melalui enjin carian, as I told you, Google Scholar, Base, Score, Journ, DOJ, Semantic Scholar, yang ini semua enjin. So yang atas tu pangkalan data. They got a pangkalan data. Yang ini pun memang boleh cari lah. Semua pangkalan data tu boleh cari melalui enjin carian. Tetapi I pisahkanlah untuk short-short nak tunjukkan. Okay. And the best part melalui cadangan. So I more prefer selalunya perpustakaan and then cadangan. You know why? Because perpustakaan selalunya lah 98% tak kena tipu. So mereka memang kita boleh tahu, okay, kita punya bidang tu dalam pendidikan. Kita buat EDD, contoh kita pergi check, okay, memang jurnal ni memang tercatat dalam, memang terlingkup dalam kita punya perpustakaan. Memang boleh, sebab perpustakaan akan mencari yang betul-betul sahih. Kita boleh hantar kat sana. Melalui cadangan, contohlah anda mempunyai Profesor, Prof. Madia ataupun kawan-kawan yang telah menerbitkan. Anda boleh tanya, okay, saya pun sport science, ibu sport science, bagilah sikit clue. Kita tanyalah, apa tu, sharing is caring kan. Kita tak buka mulut, orang pun tak beritahu. So kita tanya cadangan. Mana I nak publish? Okay, Q3, Q, bolehlah macam ni, you just alter bahagian ni. Apabila kita ni boleh berbincang dan kita tanya pendapat melalui cadangan tu, memang boleh publish. Okay. So untuk mencari jurnal-jurnal tu anda perlu mengikuti macam menentukan topik ataupun bidang ilmu yang anda nak first of all, and then buat senarai kata kunci lah. Senarai kata kunci tu, okay, contoh my own thesis lah, health education. So saya punya kata kunci tu pendidikan kesihatan, PBD. So kita kena cari dengan kata kunci-kunci tersebut dengan menggunakan pangkalan data yang sesuai, and then kita pun perlu tahulah jurnal yang berkaitan tu ada tak abstrak. Kita pergi ke jurnal, satu pangkalan data jurnal tu, kita just search for random journals yang agak berkaitan dengan kita check lah dia punya abstrak jurnal, kandungan, papan editorial tu untuk betul-betul tak ada macam saya kata tadi kan, kita check quartile, check impact factor, side score, semua check juga. Okay, jika tu macam, and then melalui kaedah-kaedah ni, kita boleh dapat tahulah satu jurnal yang memang, okay, ini adalah satu jurnal yang baik, yang mempunyai satu reputasi yang baik. So, kita boleh try to send them our article. Hopefully, kalau diterima, ia akan dipublishkan. Bukan selalunya yang kita hantar tu diterima tau. That's a problem. Yang selalu kita hantar tu mungkin tak diterima juga. Mungkin tak kena tempat. Okay, this is the important part. Bagaimana anda tulis artikel. Okay. Yang tajuk, okay, yang sekarang 263 lah, banyak juga hari ni. So tajuk tu perlulah catchy. Catchy maksudnya bukan nak tangkap-tangkap lah. Tetapi apabila kita melihat tajuk tu, the first impression is a good impression, right? So apabila kita lihat tajuk tu, apa ni cantik ya. Bukan kita tulis macam yang biasa-biasa lah, yang orang kata apa kan, yang tradisional, tak. Kita bagi yang catchy sikit. Catchy sikit, agak bagi, macam contohnya lah, news yang baik tak selalunya diberi perhatian, tetapi berita yang ataupun tajuk yang negatif selalunya diberi perhatian yang lebih. So I'm not sure kan cakap kena tulis negatif lah, tapi tajuk tu kena catchy. Okay, and then tidak melebihi dalam tajuk, maksudnya the first thing lah. Okay, and nama pengarang yang terlibat, macam mungkin selalunya tidak melebihi 5, tetapi ada jugalah kita boleh berunding. Sebab pernah saya berkolaborasi dengan 17 negara dan ada juga nama semua 17 dicatatkan dalam tu, dan itu adalah Scopus Q1. Boleh juga diterima. So itu adalah atas budi bicara editorial board. Tapi selalunya 5 sajalah. Okay. So yang the first word, make sure menggambarkan perkara terpenting dalam kajian kita. Okay, abstract. Okay, abstract selalunya anda perlu ingat ya. Okay, ini adalah satu panduan yang umum
umum. Mungkin editor board nak anda tulis dalam 300 patah perkataan. Boleh, saya pernah melihat. Tetapi selalunya 90% dia nak abstrak tu dalam 250. So yang ini dapatan kajian yang utama ataupun penemuan tu harus ditunjukkan secara ringkas, menyelesaikan masalah kajian, objektif, tujuan, tumpuan, bahan kaedah yang digunakan, like your methodology, everything. Anda perlu masukkan dalam abstrak ni macam one by one. So the terminology tu very important. And then kata kunci tu yang pendek yang boleh menunjukkan apakah konsep ataupun apakah skop artikel anda. So selalunya ini pun macam sama lah. Dia orang ada yang minta 3, selalunya minta 5. So dia 3 to 5 lah, actually 3 to 5. Orang kata apa? Kata kunci dia. Ini adalah untuk abstrak. Okey, apabila kita tengok pengenalan. So ini selalunya pengenalan ni orang kata apa, selepas abstrak dia nak baca pendahuluan kamu, pengenalan kamu. Okey, apakah yang si penulis ni nak tulis? So anda perlulah menulis satu pengenalan yang menarik untuk menarik perhatian pembaca. So pembaca tu maksudnya yang peer reviewer ataupun editor lah, yang membincangkan tentang isu yang umum. Isu yang umum tetapi yang berkaitan dengan tajuk yang kita nak bincangkan. Contohlah kita nak bincangkan tentang exam. So kita nak bincangkan tentang exam. So kita perlulah membincangkan tentang sistem education kita, negara kita. So the pengenalan tu macam cantik lah, kena cantik lah. Dia kena bincangkan tentang sistem-sistem pendidikan di negara kita. Dan kita juga menyatakan apakah jurang pengetahuan yang wujud melalui isu, peluang dan cabaran dalam petikan tu. Dia memang kena nyatakan umum. Very umum. And then kalau boleh dalam tidak melebihi 3 perangkat. Sebab kadang-kala ada juga yang artikel dia memberikan anda perlu menulis dalam 2,000 patah perkataan. Ada yang bagi 3,000 lebih. Ada yang 5,000 tapi ada yang kata 2,000 saja. So 2,000 tu anda tulis 3 paragraf cukup. Okey, kajian literatur. Okey, yang ni pun penting. Okey, sorry ya. Dalam pengenalan ni anda boleh kadang-kala ada yang minta pengenalan. Ada yang minta latar belakang kajian. So anda bolehlah menghubungkan pengenalan dan latar belakang. So the thing is anda punya yang perbincangan tu haruslah umum kepada spesifik. So kita pergi ke kajian literatur yang selalunya kita membincangkan tentang teori model yang kita nak gunakan dalam dalam research kita tu, dan menjelaskan penyataan masalah yang isu-isu tu yang boleh kita membincangkan dengan pendapat scholar ataupun fakta, melalui fakta kejadian sebenar untuk menjawab persoalan kajian kita. So yang citation, yang kajian literatur ni memanglah anda kena tulis normally citation lah. Normally citation tu very penting. Dan apabila anda tulis kajian literatur ni, yang literature review part ni, anda perlu tahu, anda perlu mengambil bolehlah ambil yang lama-lama sikit apabila anda menggunakan teori dengan model. Tetapi apabila anda nak tulis tu, make sure anda gunakan dalam 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun pun okey kot. Tapi kalau bolehlah 5 tahun lah. Contohnya anda nak bincangkan tentang sistem persekolahan yang baru-baru ni kan. So anda perlulah melihat dalam 5 tahun yang kebelakangan apakah dia tu. So anda perlulah membincangkan kajian-kajian, apakah masalah-masalah tu. Semua tu dengan menggunakan pendapat scholar-scholar yang terdahulu. So kalau boleh ringkas tidak melebihi dalam 3 halaman. So kalau boleh selalunya dalam 1,5, 2 pun cukup kot. Tetapi itulah yang anda tulis dalam kajian literatur ni, anda akan menggunakan kat belakang tu dalam perbincangan untuk menyokong dapatan kajian anda. Okey, ini method. Method is a heart of thesis or research or article. Apabila metodologi anda salah, maka semuanya salah. Memang everything is wrong. So anda perlu menerangkan atau menentukan apakah reka bentuk kajian yang anda nak guna. Anda guna eksperimen ke, tinjauan ke, case study ke, action research ke, quanti ke, quali ke, mixed method ke, DDR ke. Anda perlu tahu. Contoh, anda nak ambil mixed method, anda perlu menguasai kuantitatif dengan kualitatif.
Anda nak menggunakan multiple method, contohnya DDR, Anda perlu tahu apakah fasa-fasanya. Okeylah, Anda nak ambil quasi eksperimen, Anda perlu tahu apakah prosedur-prosedur yang perlu menggunakan untuk melakukan quasi eksperimen. So Anda menerangkan dalam bahagian tu latar belakang populasi dan teknik persempilan. Anda ingat populasi is the big picture. Kita nak gunakan sampel, contohlah kita nak gunakan pelajar tingkatan 4. So mereka semua pelajar tingkatan 4 adalah populasi. Manakala apabila kita nak tengok teknik persempilan tu, kita boleh menggunakan jadual persempilan Cauchy Morgan, power sampling, benda-benda macam ni kita boleh menggunakan untuk mengetahui sampel kajian kita, jumlah sampel dan why. Dan pemilihan sampel tu Anda perlu menjelaskan setiap satu. Anda memilih tingkatan 4 mengapa? Apakah rasional dia? So bentuk-bentuk eksperimen, bentuk-bentuk instrumen, Anda nak guna soal selidik. Apakah teknik kesalahan dia? Apakah teknik boleh percaya dia? Alfa kerombang macam mana nak cari? So each and everything. Macam contohnya Anda perlu mengetahui, kadang-kadang ada yang minta menerangkan data proses pengumpulan data. Tapi ada yang tak minta, dia terus minta proses penganalisis data. Senang, macam tu senang. So proses penganalisis data, okey, Anda menganalisis dengan ANOVA, ANCOVA, MANOVA, t-test. Tak apa, saya tak guna apa, saya guna deskriptif saja. Deskriptif tu apa? Main, piawai, main, sisian SD, lepas tu purata, lepas tu peratus. Macam mana? Apakah yang betul-betul yang Anda telah menggunakan? Anda perlu menjelaskan semua metodologi itu. Untuk agar yang pembaca-baca tu dia tahulah, okey, penulis ni memang dah menguasai metodologi. Kalau saya beritahu, metod salah memang boleh dapat major correction ataupun di artikel anda tidak boleh terima. Okay, and then the last one, dapatan dan perbincangan. Okay, hasil dapatan tu perlu ditulis dengan jelas. Okay, jangan anda memanipulasikan ataupun short-short sendiri, buatlah jadual t-test lah, ANOVA ke atau deskriptif. Ada juga banyak, tetapi ada yang tulis yang sanggup ataupun boleh orang tahu kan, brainwash kita sampai kita percaya itu adalah memang satu hasil yang betul. Kadang-kadang kita baca dengan betul, kita compare the dapatan kajian dengan chapter 2 dengan chapter 5, kita boleh tahu dah yang ini bukan hasil yang betul, ini manipulasi dah. Kita boleh tahu. So anda perlu menulis hasil dapatan yang betul, yang sah, yang sahih. Jangan tipu-tipu ya. Okay, and then dapatan kajian tu juga anda perlu membahaskan how dapatan ini memberikan satu sumbangan kepada bidang yang anda nak buat. So itu adalah melalui perbincangan. So itu perlu mengikut persoalan kajian yang objektif lah. Okay, and then dalam overall kajian, overall tu perlu ada jadual, kalau ada jadual raja tu perlu dinomborkan mengikut. Kalau dia tidak memberi format, ada jurnal yang tidak memberi format, so format tu adalah format bebas. No issue. Tetapi kalau dia telah memberikan satu format yang tertentu, perlu mengikut. Contohnya jadual 1.0, 1.0 perlu tulis atas, jangan tulis bawah. Itu menjadi salah format. Okey, elakkan data yang berulang. Anda dah tulis data atas tu, nak tulis pula bawah. Tak perlu. Sebab artikel ni bukan tesis. Kalau tesis tu kita boleh berulang lah. Itu pun kadang-kadang tak di-showkan juga. And then, ada tak dapatan ataupun hasil kajian yang telah diterbitkan, yang telah dapat tu telah diterbitkan sebelum dan dia diperlu sokong oleh teori-teori dan kajian-kajian lepas. So ini adalah perbincangan, masa perbincangan ni. So dapatan kajian is a very important thing, and perbincangan also. So as I told you, the methodology is a heart of your thesis or your research paper or your article, while the perbincangan adalah otak. Perbincangan, bahagian perbincanganlah yang menonjolkan ataupun menunjukkan novelty. Novelty artikel anda. Why should a person or editor or peer reviewer must choose your article? Ini adalah kadang-kadang saya tengok, saya baca bab, the bahagian terakhir perbincangan pun dah dapat tahu dah. Okay, memang artikel ini memang bagus. Okay, saya told you, jangan short sendirilah. I dah explain ni semua. Yang tolong tuliskan implikasi dari hasil kajian, ada kesimpulan. Ya, saya told you, perbincangan yang baik dan tersusun akan menentukan artikel yang berjaya.
Okey, yang ni rumusan. Kadang-kala ada yang minta tulis rumusan. Kadang-kala tak payahlah, kita terus habiskan dalam perbincangan. Dalam tulislah, actually tulis. Tulis tu memang nampak cantik. Rumusan tu kesimpulan kan. So kita membuat secara ringkas dengan apa yang kita dapat implikasi yang penting dan juga untuk menyertakan apakah kepentingan hasil kajian ni kepada organisasi, komuniti, sumbangan dan kita boleh bincang juga cadangan. So apabila anda membincangkan cadangan, itu boleh menjadi satu gap kepada penulis yang akan datang. Contohnya saya memberitahu dalam jurnal saya, okey, kajian ini telah dilaksanakan dengan pelajar tingkatan 4, tetapi yang perlu dilaksanakan dengan sampel yang lebih besar, dengan menggunakan tingkatan 5 ataupun satu tingkatan yang macam tingkatan 1, 2, 3, 4 macam tu kan. So itu boleh menjadi satu gap untuk the next one. Penulis yang seterusnya. Tapi adalah yang banyak yang tulis, ada yang tak tulis juga. So yang inilah kesimpulan tu jangan melebihi daripada 3 perangkat. Dan dalam kesimpulan tu jangan beritahu yang baru-baru. And if can, jangan buat rujukan lah, citation tak payah. Just a brief, a crisp. Macam kita dah buat kek tu, atas tu kita letak cherry ke strawberry kan, macam tu lah yang rumusan. Okay, rujukan very important. It's a very important rujukan tu. Okay, apabila anda melihat rujukan citation and difference, there is a differences. Citation itu adalah apa yang anda tulis semasa anda tulis dalam petikan menurut Kumaran macam tu. Dan Kumaran 2012 tu, apakah Kumaran 2012 tu telah dilaksanakan di jurnal mana? Itu adalah the whole frame. Anda perlu tahulah. So yang rujukan tu tulis artikel, yang rujukan tu perlu tulis dengan everything perfect lah, jangan. So kalau boleh kan citation, contoh anda nak lebih tolong rujuk kepada APA 7. APA 7 yang baru-baru telah dikeluarkan, saya ingat dah 2-3 tahun. So hari tu kalau IPSA tu, ingat IPSA dengan IPJ lain memang dah buat kot, if I'm not wrong. Ini satu trik. Kalau anda nak publishkan artikel tu dalam sesuatu jurnal tu, make sure anda citekan artikel yang anda telah ambil dari jurnal tu. 3 atau 5 lah. Ini boleh menunjukkan ataupun boleh menambah peluang kepada kita untuk dapat publish. So and then setiap citation yang dibuat tu harus betul dan tidak boleh kita meninggalkan volume dia, page dia, jangan. Make sure buat rujukan tu dengan betul. Ada yang nak juga, ada yang tak nak. Jika anda telah mendapat geran penyelidikan, bolehlah anda perlu memberitahu penghargaan. Apakah saya telah memberitahu ucapan kepada pihak IPG ke UPSI ke UJAM ke untuk memberikan geran-geran. So yang ini macam optional lah. Okay, appendix pun untuk artikel ni selalunya optional. Tetapi masa kita nak letak dalam metodologi part, kita letaklah soal selidik tu kan. So yang ini pun optional. Okay, yang kalau kita nak hantar betul-betul yang reputed journals, yang biasa-biasa tak apalah, yang hantar reputed journals, dia kalau contohnya surat iringan, adalah surat iringan yang kita hantar dengan so yang ni adalah anda boleh nampak kan, yang ni adalah dia punya orang kata apa, cover page dia. Okay, so apakah yang anda harus buat jika artikel anda ditolak? Ini yang penting ni, banyak yang tanya saya, pernah tanya saya, how if my journal or my article been ditolak? So beberapa langkah yang perlu diambil adalah baca ulang komen atau kritikan dari editor ataupun reviewer. Perlu teliti ya. Kita perlu fahami apakah bahagian yang kita perlu memperbaiki dalam manuskrip kita. Buat perubahan dan penyempurnaan. So dalam penyempurnaan tu kita perlulah mengikuti komen dan kritikan yang telah diberikan. Okay. So if anda dah tahu
siapakah reviewer kamu, contoh kan selalu kita tak tahu tapi dah tahu. Anda boleh tanya dari dia, ataupun Anda boleh terus boleh mengantar email kepada editor in a very nice way. Janganlah bilang, "Oi, my article ditolak. Mengapa?" Janganlah satu. Mungkin editor dia tu profesor sama dia atau posisi yang tinggi. We just type in a nice way. We just ask them, why my article being rejected? And I know the reviewers comment to improve my writing or my ataupun selepas anda dapat kritikan tu, bolehlah mengantar manuskrip anda tu kepada jurnal yang sama ataupun jurnal yang lain. Contohlah, simple kan? So, ataupun best part, jangan menyerah. Jangan menyerah, sorry silap pula. Jangan menyerah pula. Tidak menyerah. Mengapa tidak menyerah? Adalah my own experience. My first article saya tulis yang betul-betul tu, I silap alternating. So pandai-pandai lah masa tu kan, baru first time. Book in chapter in books. So I telah silap beli Turnitin yang bukan instructor, Turnitin yang sendiri punya tu. And upload, tengok dia 99%. Ditolak. So rasa macam frust. Aku ingat dah tak nak tulis dah. Tapi I ambil iktibar daripada what I done. Learn from mistake. And you ask the others expert. Bukan saya expert lah. Saya ni boleh saja kan. Kita intermediate. Tapi asas-asas tu kita boleh beritahu. Oh, not bad lah. 290 participants. So I'm very happy. Ada banyak yang datang. Mungkin my pelajar kot. Pelajar-pelajar banyak kan. So thank you. Yang apabila artikel kita tu ditolak ataupun tidak, kita perlu menerima dengan very open hearted. Kita jangan menyerah ataupun jangan kata, oh artikel ni, jurnal ni tak bagus lah, kita nak tulis artikel lah. Jangan. So we learn from mistake, from fault, we stand up. So senang saja. Itu je. Okay, so that's all from me. I ingat masa yang diberikan pun telah ngam-ngam. Okay, so that's all. So let me stop my sharing ya. Okey, terima kasih Dr. Kumaran di atas perkongsian yang sangat-sangat jelas dan bermakna. Okey, dengan berakhirnya tadi, maka berakhirlah sesi kita pada hari ini. Jadi Urus Setia telah pun meletakkan link sijil, link pautan sijil kehadiran di ruangan komen. Jadi para peserta bolehlah klik untuk mengisi dan e-sijil akan dihantar ke email yang Dr. Tuan Puan isikan. Terima kasih Dr. Kumaran. Banyak perkara yang saya belajar lagi. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di sesi-sesi seterusnya. Kepada semua InsyaAllah. penonton, sama ada di YouTube ataupun di Zoom, terima kasih di atas orang kata kesudian untuk bersama-sama hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam sesi seterusnya dalam Connected.Senin. Jumpa lagi. Bye-bye. Doktor, saya pun perlu isi yang link tu ke? Belum. Tak payah Doktor. Doktor lain. Okay. So, terima kasih kepada CDL, Connecting Dots Learning, kepada memberikan saya peluang yang amat baik ini. And terima kasih kepada Dr. Nur. I am not very good in spelling your name, Dr. Dr. Rawa. Okay. Dr. Rawa lah, senang kan? Okay, Dr. Rawa ni Belum lagi. she's a good sister. So dia panggil saya kan, dia panggil kata, doktor boleh tak nak buat ni berkongsian kan. So I feel so excited. Thank you so much. Thank you so much for the kind inviting. And saya harap kita boleh jumpa lagi ya. Okay, nanti apa-apa saya ke in touch dengan doktor juga. Okay. Thank you. Okay, bye-bye. Boleh keluar lah. Ya, saya telah. Jumpa lagi.